Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kelas pada hari ini saya akan buat video. Saya akan terangkan kepada semua masih lagi di dalam bab 5 yang mana aplikasi pemikiran kritis dan kreatif dalam pembelajaran. Dalam kelas yang lepas saya dah menceritakan tentang brainstorming ataupun sumbang saran. Jadi hari ini kita akan masuk satu lagi aplikasi yang cukup familiar para pelajar tahu, iaitu peta minda ataupun mind mapping. Ya, semua dah pernah buat ya dalam tugasan-tugasan, baik di dalam tugasan kelas saya maupun tugasan daripada kelas pensyarah-pensyarah yang lain, dan semua sudah maklum dan tahu bagaimana nak membuat peta minda. Cumanya di dalam kelas saya akan ceritakanlah sekali lagi kepada anda semua, memandangkan peta minda ini merupakan salah satu daripada intipati silibus kita yang perlu diajar. Jadi saya akan terangkan meskipun semua dah tahu dan maklum bagaimana nak membuat peta minda. Untuk pengetahuan semua, peta minda ini diperkenalkan oleh Tony and Barry Bozan, ya, The Mind Map Book. Ya, mereka berdua telah memperkenalkan mind map ini kepada masyarakat umum serata dunia dan diguna pakai ke hari ini. Jadi ini adalah gambarannya. Mind map ini bukan sahaja kita buat based on kepada tugasan yang kita bagi, pensyarah bagi, bukannya untuk membuat nota kita semata-mata, tetapi kita juga boleh menggunakan mind map ini untuk menceritakan tentang diri kita. Ya, menceritakan diri kita, apakah pekerjaan kita, ya, apakah sukan yang kita minat, apa kelebihan kita dan lain-lain lagi. Kita boleh sampaikan dalam peta minda. What is mind mapping? Mind mapping is a highly effective way of getting information in and out of your brain. Mind mapping ini adalah sangat efektif untuk kita dapatkan informasi yang berada di dalam kepala kita maupun di luar. Mind mapping is a creative and logical means of note taking and note making that literally maps out your ideas. Ya, kita keluarkan idea kita terjemahkan di dalam mind mapping supaya kita nampak, ya, dengan jelas, dengan ketara apa yang patut kita buat dan apa yang kita boleh laksanakan supaya kita berjaya. Ya, all mind maps have some things in common. They have a natural organizational structure that radiates from the center and use line, symbols. Maksudnya di tengah-tengah itu adalah poin yang utama. Contohnya macam bab 4. Ya, bab 4, pemikiran kreatif. Bab 4 tulis di tengah-tengah, kemudian ada pecahan-pecahan dia. Apakah ciri-ciri pemikiran kreatif, ya, halangan kepada, semua ada satu lagi cabang halangan kepada pemikiran kreatif dan lain-lain lagi. Ya, kita menggunakan lines tadi seperti saya katakan tadi, kita ada symbols, ya, ikut kreativiti kita. Kalau dengan symbols tu lebih mudah untuk kita faham, ya, words. Ya, adakah word tu kita nak gunakan singkatan ataupun panjang, terpulang pada kita. Colors untuk nampak lebih menarik, ya, awak masukkan colors. Kalau perasan orang perempuan dia suka. Ya, sekejap pink, sekejap kuning, sekejap hijau, sekejap biru. Dan image recording according to simple, brand friendly and concepts. Ya, maksudnya kita letaklah, ya, apa-apa gambar untuk memudahkan kita. Ya. Mind mapping converts a long list of monotonous information into a colorful, memorable and highly organized diagram that works in line with your brain natural way of doing things. Ya. Nota-nota pensyarah yang terlalu panjang tu, kita kena baca dulu. Selepas kita baca, kita tutup nota tu, kita buat mind map. Ya. Syarat dia kena baca dulu. Lepas tu awak buat mind map. Daripada mind map tu awak boleh ringkaskan. Bab 5 macam saya katakan tadi. Buat cabang satu, apa dia? Point. Kemudian buat cabang kecil lagi. Ya, sama juga. Lepas tu buat point yang kedua. Buat cabang yang kedua. Ya. So benda ni dia jadi simple. Daripada simple begini, senang untuk anda faham, senang untuk anda menghafal. Ya. Dan apabila exam, anda ingat mind mapping saja, tak perlu ingat buku yang tebal yang pensyarah bagi tu.
ya, explanation yang panjang pensyarah bagi itu, tak perlu. Hanya menggunakan mind map sahaja anda boleh mengingat segala-galanya. Awak bayangkan kalau satu bab ada satu mind mapping, dan satu mind mapping tu hanyalah satu muka surat. Dan semester tersebut dengan buku yang tebal, pensyarah mengajar 10 bab. Tapi bila awak dah translate dia, transform dia pergi ke mind mapping, awak cuma akan ada 10 muka surat sahaja. Bukankah ianya memudahkan dan menyenangkan anda untuk study sebelum final exam? Last minute study pun tak ada masalah apabila anda ada mind mapping. Sebab ianya colourful, memorable and highly organized. Ya. Peta minda membantu menghubungkan sel-sel otak. Waktu kecil mak bagi minum susu untuk sambung sel otak. Bila dah besar yang lelaki ni pergi isap okok, memutuskan sel-sel otak. Itu saja ya. Okay. Mind mapping dia akan menghubungkan sel-sel otak kita. Kita akan sentiasa berfikir untuk memastikan mind mapping kita ini siap. Siap dan kreatif. One simple way to understand a mind map is by comparing it to a map of a city. The city center represents the main ideas. Ya, Negeri Sembilan, kita ada Port Dickson. Okey, Port Dickson itu adalah di tengah-tengah. City center. The main roads leading from the center represent the key thoughts in your thinking process. Daripada Port Dickson tu, pecahkan line pergi ke ke Tanjung Agas. Kelinggi, sorry. Dia sebabkan di Port Dickson ni dia ada 5 dun. Pecahkan ke Linggi, pecah ke Bagan Pinang, pecah ke Lukut, pecah ke Seri Tanjung dan satu lagi ke Chuah. The secondary roads of branches represent your secondary thoughts and so on. Linggi pecah Tanjung Agas. Tanjung Agas pecah pergi ke College Unity. Begitu. Senang. Ya, special image or shapes can represent landmark of interest or particularly relevant ideas. Ya. Baik. Jadi ini contoh. Ya, contoh boleh tengok dekat slide lah. The mind map is the external mirror of your own radiant or natural thinking facilitated by a powerful graphic process which provide the universal key to unlock the dynamic potential of the brain. So, definition of a mind map ini seperti yang sudah saya terangkan tadi. A mind map is a visual representation of hierarchical information that includes a central idea surrounded by connected branches of associated topics. So, benefits of mind maps. Apa kebaikan mind maps yang akan diperolehi? Pertama, help students brainstorm and explore any idea, concept or problem. Jadi mind map akan membantu para pelajar untuk brainstorm. Ya. Kita akan brainstorm, kita akan sumbang saran, mencari idea dan kita akan explore. Ya, kita akan meneroka pelbagai kemungkinan idea, konsep ataupun masalah yang boleh kita selesaikan. Yang kedua, facilitate better understanding of relationships and connections between ideas and concept. Ya, tadi saya sebut kita buat nota. Daripada nota tu kita boleh connect. Okey, yang mana kaitan dia? Dalam bab 5 ni, ya, yang mana kaitan dia? Yang mana kaitan? Kita pecahkan mengikut garisan-garisan yang telah kita buat. Macam mana kita nak networkingkan dia? Kita nak relatekan dia. Ya, daripada situ kita facilitate. Ya, make it easy to communicate new ideas and thought process. Ya, allow student to easily recall information. Ya, dengan adanya mind map, it's so easy for you to recall back all the information yang you dah tulis dekat dalam your mind map. Okay, you nak dapatkan itu semua sangat senang, sangat mudah. Kemudian help student to take notes
make notes better and plan the task. Ya, ini yang selalu saya minta kepada para pelajar. Ya, apabila anda study, anda buat nota anda sendiri, dan buat nota anda sendiri itu dalam bentuk mind maps. Sebab dengan melalui mind maps, apa yang anda tulis, anda akan faham. Anda sendiri memahami apa yang anda tulis. Kalau anda bagi orang lain tak akan faham. Ya, so you tulis seringkas yang boleh memudahkan you. Apabila you baca, you faham dengan apa yang you tulis, you faham dengan apa yang saya ajar selama ni, so you buat, ia lebih mudah. Ya, tadi saya kata bila nak exam, kita tengok nota tu, kita faham dan kita mudah untuk ingat. So tak ada masalah, proceed dengan cara begitu, dan make it easy to organize ideas and concepts. Pandangan lebih luas dan komprehensif peta minda adalah cara kita melihat semua idea penting dalam perkara yang sedang dikaji ataupun ulang kaji dari pandangan helikopter. Maksudnya pandangan dari atas. Membolehkan kita melihat semua aspek tanpa tercicir, tanpa komprehensif, bukan lagi dari pandangan sisi. Bayangkan kalau baca buku yang tebal, ya, baca kali pertama okey. Kemudian nak exam awak baca lagi, ulang 2-3 kali. Adakah anda akan dapat semuanya di dalam buku tersebut? Susah. Ya, susah untuk anda ingat, susah untuk anda faham. Tapi kalau anda terjemahkan ke dalam peta minda dan dalam satu muka surat tu, anda boleh nampak keseluruhan apa yang ada di dalam bab. Ya, sebab tu dikatakan pandangan daripada atas. Okey, Putrajaya. What are mind maps? Yeah, provide a holistic overall picture showing all aspects of a topics. Yeah, portray different ideas radiating from a central thoughts or subjects. Flow from main topics placed on thick branches near the center to subtopics on thinner branches, and finally details on thin branches on the edge and show the link between different concept. Ya, ini hampir samalah dengan apa yang dimaksudkan dengan mind map. Ya, tak perlu saya nak terangkan ini. What can mind maps be used for? Outline your ideas and on a subject, ya. Organize your thoughts, visualize the whole concept. So you can visualize, you can imagine, ya, apa sahaja you buat dalam you punya mind map. Kemudian take and review notes, ya, take and review, ya. Nak exam tadi saya kata boleh review balik semuanya. Kemudian plan and essay, yes. Nak buat essay, dia kena teratur. Sebab tu bila saya suruh buat tugasan, saya kata setiap kena ada perenggan. Setiap point kena ada perenggan. Dan setiap perenggan tu you kena ada mula-mula ayat pertama adalah point. Kemudian adalah huraian. Selepas huraian adalah contoh. Kemudian barulah masuk paragraf seterusnya. Kenapa saya suruh buat demikian? Kerana jika anda belajar melalui mind maps, ya, anda review melalui mind maps yang mana sudah diatur, yang mana point, yang mana huraian, yang mana contoh, so you just transfer pergi ke dalam kertas exam, you jawab dalam exam. So mudah, ya, bagi you untuk jawab soalan-soalan esei jika you mempunyai note yang berkisarkan kepada mind maps. Kemudian revise for your exam, ya, ini saya dah sebutkan tadi. Advantage, ya, adaptable, they can be used for lecturers, yes, note making from book, essay plans, etc., as well as less structured tasks. Okay, kalau tengok kat sini saya pakai PowerPoint, semua kelas saya pakai PowerPoint, dan kalau awak perasan dalam PowerPoint saya kebanyakannya adalah point sahaja, ya, kerana daripada buku saya study, saya baca, kemudian saya terjemahkan dalam PowerPoint, dianggap sebagai mind maps juga. Kemudian penterjemahan dan juga contoh itu sudah ada dalam kepala saya. Ia memudahkan saya untuk menceritakan kepada semua. Sebab tu dikatakan adaptable. Kemudian easy to add ideas later at any time. Ya, melalui peta minda ini kita boleh tambah.
Kita nak tambah idea bila-bila masa sahaja. Help you focus on the links and relationships between ideas so you don't just have disconnected the facts. Ya, dia akan buatkan you fokus dengan line, links and relationship. Ya, apa kaitan itu dengan ini? You tak akan lari daripada perkara tersebut. Can be personalized with pictures and symbols to make things more memorable. Ya, ada orang dia tak suka membaca, terutamanya macam subjek pengajian Malaysia. Ya, berat, syarat dengan sejarah, dengan tulisan yang tebal, ya. Sastra sebagai contoh. Cuba, ya, buku sastra tu dibuat dalam bentuk komik. Ya, kemungkinan pelajar akan suka jika buku-buku sastra, buku-buku sejarah ini dibuat dalam bentuk komik yang ada karikatur. Jadi orang akan suka dan lebih mudah untuk memahami jalan-jalan cerita. Sebab membaca ni bagi orang sangat susah. Membaca, ada orang tu dia mengantuk, ada membaca dia jadi makin malas dan lain-lain lagi. So, gunakan pictures and symbols dalam you punya mind map to make things more memorable, supaya you lebih mudah untuk mengingati. Dan juga useful tool for condensing lots of information. Example, a whole topic into a mind map poster to aid a revision. So how to draw a mind maps? Yeah. It is really important to use the correct rules for mind mapping, but once you understand and familiar, okay, use blah 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 blah, okay. Yang ni awak boleh baca ya. Macam mana nak buat mind map ni, saya tak perlu nak detailkan. Sebabnya bagi saya semua orang dah faham macam mana nak buat. So kalau masuk dalam exam pun, minta awak buat how to draw a mind map, so you boleh ceritakan. Mula-mula adalah topik utama, kemudian subtopik, and then subtopik yang kecil, ya. Dan dia kena ada kaitan di antara topik utama dengan subtopik, dan kemudian pecahan itu adalah huraian ataupun contoh. Okey. Contoh peta minda, ya, ini ya ada banyaklah contoh-contoh. Okey. Yang ini kita akan belajar nanti ya, untuk yang ketiga. Aplikasi ketiga iaitu 6 thinking hats. Kita ada red hat, kita ada white hat, kita ada yellow, kita ada black, green and also blue. Latihan tak perlu. Oops, sorry. The 5 central characteristic of mind mapping. The main idea, subject or focus is centralized in a central image. The main themes radiate from the central image as branches. The branches comprise a key image or keyword drawn or printed on its associated line. Topics of lesser importance are represented as twigs of the relevant branch, and the branches form a connected nodal structures. Apa yang kita perlukan untuk buat peta minda? Ya. Step 1, 2, 3, 4 and 5. Okay. Wah, sama tadi. Okay, disadvantage of mind maps. Apa kekurangan dia? It can incorporate large chunks of text. Ya, kita tak boleh nak tulis dalam tulisan yang panjang sebab ini adalah benda yang simple. Peta minda memudahkan kita sebenarnya, bukannya menyusahkan kita. Okay. Kemudian you have to stick to the rules of mind mapping to get the optimum benefits from the tool. Creating the map may take time. However, this will help you to review or recall information and will check your understanding. Ya, nak buat peta minda yang kreatif, yang memudahkan kita, dia akan ambil masa. Kenapa dia ambil masa? Ya, satu, kreatifnya kita. Kedua, nak kita faham satu-satu topik. Ya, kita tak boleh buat peta minda sambil ada buku di sebelah kita, kita cek satu-satu. No.
Kita kena baca dulu. Selepas kita baca, tutup buku, jangan buka buku, kemudian kita buat mind map. Ada benda kadang-kadang kita tengah buat tu, kita terlupa dan kita terpaksa baca balik daripada awal. Untuk kita faham sebenarnya apa yang diminta. Kemudian when you have personalized your map, it can be difficult for others to understand. Ya. Saya tahu ada kawan-kawan bila dekat nak final, weh aku nak pinjam nota kau boleh, aku nak photostat. Aku nak study. Okay. Mind map yang kita buat hanya untuk diri kita. Sebab apa? Apa yang kita tulis tu, kita je yang faham. Mungkin kita letak simbol, kita letak gambar, ya. Kita je faham kenapa kita letak simbol dan juga gambar tersebut. Kalau kawan-kawan kita ambil nota tersebut, dia gunakan untuk dia buat revision, ya, revise sebelum exam. Kemungkinan besar dia tak akan faham. Kenapa you letak gambar ni? Kenapa you letak simbol ni? Dia orang tak akan faham. And then dia akan bertanya pada you dan mereka akan minta you explain. Why you put this picture, these symbols? Can you explain to me? Satu hal lagi, satu kerja lagi, ya, yang mana kita nak kena terangkan kepada orang lain. Dan still there is one more. You can't make a mind map if you don't finish studying that particular chapter or the whole course. Yes. Ini saya sebutkan tadi. You tak boleh buat mind map selagi mana you tidak habis study. Dah habis study baru buat mind map. Bukan baru nak study, buka buku, pen dekat sebelah, buat mind map. Bab 1. Kemudian awak tengok dekat buku ada highlight. Ciri-ciri pemikir. Awak pun buat terus satu line. Ciri-ciri pemikir. Dekat sana dia tulis nombor 1, nombor 2. You pun tulis balik. So itu bukan mind maps. Itu you menyalin balik apa yang ada dalam buku. Mind map ni apa yang awak baca, kemudian awak terjemahkan mengikut kefahaman anda. Ya, bukannya anda tengok buku, anda nak ayat sebiji-sebiji dengan buku. No, you buat ikut kefahaman you. Nanti jawab exam, kalau you ikut sebiji-sebiji dalam buku, maksudnya you hafal. Itu salah. You kena faham. Ya, you jawab ikut kefahaman you. Okay? Jadi itulah dia. Bab yang ke-5 untuk aplikasi yang kedua. Untuk aplikasi yang ketiga nanti saya akan bagi pula, ya, dalam kelas seterusnya. Jadi saya rasa itu sahaja kelas kita. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.